Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nurwi Fahiman bin Wijasura, BA 23110212. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan mengenai tajuk kami, iaitu populisme di Amerika Latin. Jadi populisme ini merupakan satu fenomena politik yang sangat penting sejak abad ke-20 lagi, dan ia banyak memberikan impak yang sangat besar terhadap rantau Amerika Latin ini. Jadi fenomena ini muncul sebagai satu reaksi atau tindak balas terhadap ketidaksamarataan atau ketidaksamaan sosial yang sangat luas, kelemahan institusi demokrasi mereka, dan ketergantungan ekonomi yang sangat tinggi. Jadi dari segi evolusi kita lihat Amerika Latin ini mempunyai populisme yang berkembang daripada bentuk yang klasik kepada kontemporari, dan ciri utama seperti kepimpinan karismatik, retorik anti elit, dan hubungan langsung antara rakyat dan pemimpin dapat kita lihat di rantau Amerika Latin ini. Jadi populisme ini kita melihat mereka berjaya menggerakkan sokongan massa dan meningkatkan penyertaan politik kepada rakyat. Akan tetapi kita tidak boleh sangkal bahawa mereka juga menimbulkan banyak cabaran yang perlu dihadapi terhadap kestabilan demokrasi dan institusi politik. Di dalam pembentangan ini kami akan bincangkan bagaimana evolusi populisme itu dari dahulu sehingga kini, dan apa faktor-faktor yang mendorongnya, serta kesan-kesan yang timbul, serta kerelevanannya pada masa kini. Seterusnya saya akan serahkan pada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zuhair, dan saya akan membentangkan tentang evolusi sejarah populisme di rantau Amerika dengan mengenal pasti ciri-ciri utama, faktor pendorong, serta kesan-kesan yang muncul. Populisme di Amerika Latin muncul sejak awal abad ke-20 sebagai satu corak pemerintahan yang menekankan hubungan langsung antara pemimpin dan rakyat, serta retorik, yaitu rakyat melawan elit. Ianya mula berkembang pada tahun 1930-an dan 1940-an di negara seperti Argentina, Brazil, dan Meksiko melalui tokoh seperti Juan Domingo Perón dan Getulio Vargas. Didorong oleh perindustrian awal, urbanisasi, dan kebangkitan kelas pekerja. Populisme klasik menekankan keadilan sosial, nasionalisme, dan pelindungan pekerja. Namun ia sering melemahkan institusi demokrasi. Pada 1980-an dan 1990-an, populisme berubah kepada bentuk populisme neoliberal, yaitu akibat krisis, hutang, dan tekanan global. Pemimpin seperti Carlos Menem dan Alberto Fujimori menggabungkan dasar pasaran bebas dengan retorik populis, tetapi melaksanakannya secara authoritarian, sekaligus meningkatkan ketidaksamaan sosial walaupun mencapai kestabilan ekonomi sementara. Seterusnya, memasuki abad ke-21, populisme berhaluan kiri ataupun pink tide muncul semula melalui tokoh seperti Hugo Chavez, Evo Morales, dan Rafael Correa. Populisme ini menentang neoliberalisme, mengutamakan pengagihan kekayaan, serta mendapat sokongan golongan miskin serta masyarakat terpinggir. Namun ianya dikritik kerana pemusatan kuasa dan juga kelemahan demokrasi. Secara keseluruhannya, populisme di Amerika Latin didorong oleh ketidaksamaan ekonomi, kelemahan demokrasi, rasuah, dan juga krisis sosial. Walaupun ia meningkatkan penyertaan politik dan mengurangkan kemiskinan dalam jangka pendek, populisme juga menimbulkan risiko authoritarianisme dan juga ketidakstabilan jangka panjang terhadap pembangunan institusi negara.
Salam sejahtera, saya Marcellus Anthony, nomor matriks BA231607662 akan membincangkan tentang bagaimana kepimpinan yang karismatik, keadaan sosioekonomi, dan dinamik politik telah menyumbang kepada kemunculan serta kelangsungan gerakan-gerakan populis. Populisme di Amerika Latin merujuk kepada pendekatan politik yang mendakwa mewakili suara rakyat biasa sambil menentang elit politik dan ekonomi. Kemunculan serta kelangsungannya dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu kepimpinan yang karismatik, keadaan sosioekonomi, dan dinamik politik. Dari segi kepimpinan, pemimpin populis lazimnya memiliki karisma yang kuat dan mampu membina hubungan emosi dengan rakyat melalui retorik yang menggambarkan diri sebagai pembela rakyat serta musuh kepada elit. Seperti yang dapat dilihat dalam kepimpinan Hugo Chavez di Venezuela, yang menggunakan naratif anti-elit dan anti-imperialis untuk meraih sokongan golongan miskin. Selain itu, Juan Perón di Argentina yang membina sokongan kelas pekerja dan mewujudkan ideologi Peronisme yang kekal berpengaruh sehingga kini. Seterusnya, faktor sosioekonomi. Faktor sosioekonomi turut menjadi pemangkin utama populisme, memandangkan Amerika Latin dicirikan oleh jurang kaya miskin yang tinggi, kadar kemiskinan yang berterusan, dan kegagalan dasar ekonomi neoliberal yang meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus mencetuskan kekecewaan terhadap kerajaan dan membuka ruang kepada pemimpin populis yang menjanjikan keadilan sosial dan pengagihan semula kekayaan. Seperti yang dapat dilihat, Evo Morales di Bolivia yang melaksanakan dasar nasionalisasi sumber asli dan memperkenalkan program kebajikan untuk membantu golongan miskin serta community peribumi. Seterusnya, dinamik politik. Dinamik politik yang dicirikan oleh kelemahan institusi demokrasi, skandal rasuah, dan kegagalan parti politik tradisional telah menyebabkan rakyat hilang kepercayaan terhadap sistem politik sedia ada. Lalu, mendorong mereka menyokong pemimpin yang menawarkan kepimpinan tegas dan alternatif anti-elit, sebagaimana kebangkitan Jair Bolsonaro di Brazil yang memanfaatkan kemarahan rakyat terhadap rasuah dan ketidakcekapan kerajaan terdahulu melalui naratif nasionalisme dan populisme sayap kanan. Kesimpulannya, populisme di Amerika Latin dapat difahami sebagai hasil interaksi antara kepimpinan karismatik yang memobilisasikan sokongan massa, tekanan sosioekonomi yang mencetuskan permintaan terhadap perubahan, dan dinamik politik yang membuka ruang kepada alternatif populis. Selagi ketidaksamarataan ekonomi, krisis institusi, serta kekecewaan rakyat terhadap elit terus berlarutan, populisme dijangka akan kekal sebagai kuasa politik yang signifikan di rantau tersebut. Sekian daripada saya, terima kasih. Baiklah, seterusnya saya Muhammad Nurul Fahmin bin Wijayasura, nomor matriks BA2310213, akan membincangkan tentang soalan C, yaitu simpulkan perbincangan dengan melihat relevan populisme di Amerika Latin di masa kini serta hala tuju perkembangannya pada masa hadapan. Baiklah, populisme di Amerika Latin masih kekal relevan pada masa kini kerana ia berpunca daripada masalah asas yang masih belum diselesaikan, khususnya dari segi sosial, ekonomi, dan politik. Walaupun rantau ini telah melalui beberapa gelombang pendemokrasian, sejak akhir abad ke-20, isu seperti ketidaksamaan pendapatan, kemiskinan bandar dan luar bandar, serta ketidakadilan sosial masih berterusan. Dalam keadaan ini, gerakan populis muncul sebagai reaksi terhadap kegagalan kerajaan dan parti politik arus perdana yang dilihat tidak mampu memenuhi keperluan rakyat. Retorik populis yang menekankan konflik antara rakyat dan elit terus mendapat sokongan kerana ia mencerminkan rasa tidak puas hati masyarakat terhadap sistem politik yang dianggap eksklusif, rasuah, dan menjaga kepentingan golongan atasan serta kuasa luar. Pendekatan ini menjadi semakin berkesan apabila kepercayaan rakyat terhadap institusi demokrasi semakin menurun. Selain itu, populisme kekal penting kerana ia menawarkan naratif politik yang mudah difahami oleh orang ramai. Berbeza dengan elit politik yang sering menggunakan bahasa teknokratik, pemimpin populis di Amerika Latin menggunakan bahasa yang ringkas, simbol kebangsaan, dan imej sebagai wakil rakyat biasa.
Pendekatan ini membolehkan mereka berhubung secara langsung dan dengan pengundi, terutama krisis ekonomi seperti inflasi tinggi dan pergolakan sosial apabila rakyat mencari pemimpin yang kelihatan tegas dan memahami realiti kehidupan seharian mereka. Namun begitu, populisme tidak boleh dinilai dari satu sudut positif. Walaupun ia membuka ruang penyertaan politik kepada kumpulan terpinggir, meningkatkan mobilisasi politik, kesan negatif terhadap demokrasi adalah ketara. Banyak rejim populis di Amerika Latin menunjukkan kecenderungan authoritarian, termasuk penapisan media, penguasaan institusi kehakiman dan perundangan, serta pemusatan kuasa kepada pemimpin karismatik. Keadaan ini melemahkan mekanisme semak dan imbang serta mengancam kestabilan demokrasi dalam jangka panjang. Dari sudut ekonomi pula, populisme sering memberi tumpuan kepada penyelesaian jangka pendek seperti subsidi besar-besaran dan penggagian sumber secara langsung bagi mengekalkan sokongan politik. Walaupun langkah ini memberi kelegaan sementara kepada rakyat, ia gagal menyelesaikan masalah struktur seperti produktiviti rendah, kebergantungan kepada ekspor komoditi dan sistem pencukaian yang lemah. Akibatnya, banyak negara Amerika Latin kini berhadapan dengan tekanan fiskal dan krisis inflasi yang serius. Kesimpulannya, populisme di Amerika Latin masih relevan sebagai alat mobilisasi politik dan saluran kepada rakyat yang tidak puas hati. Namun, hala tuju perkembangannya pada masa hadapan bergantung kepada keupayaan untuk bergerak melampaui retorik dan penyelesaian jangka pendek, serta menyumbang kepada pembinaan institusi demokrasi dan pembangunan ekonomi yang mampan. Jika tidak, populisme berisiko terus menjadi faktor yang melemahkan demokrasi dan mencetuskan kestabilan politik yang berpanjangan. Sekian daripada saya. Secara keseluruhannya, populisme ini telah memainkan peranan yang signifikan dan kompleks dalam politik, ekonomi dan sosial di Amerika Latin. Fenomena ini muncul sebagai reaksi terhadap ketidaksamaan sosial, krisis ekonomi yang berulang, dan kegagalan institusi politik untuk menyalurkan tuntutan rakyat secara efektif. Populisme ini berfungsi sebagai alat mobilisasi politik yang berkesan. Namun, penemuan kuasa kepada individu dan penghakisan institusi semak dan imbang menimbulkan risiko terhadap kelangsungan demokrasi. Dari segi ekonomi, dasar populasi kadangkala memberikan impak positif jangka pendek, tetapi boleh mencetuskan ketidakstabilan ekonomi dalam jangka panjang. Walaupun begitu, populisme masih relevan selagi isu ketidaksamaan sosial dan ketidakadilan ekonomi belum diselesaikan sepenuhnya. Masa depan populisme bergantung kepada kemampuan pemimpin dan sistem politik untuk menyimbangkan tuntutan rakyat dengan prinsip demokrasi dan kelestarian ekonomi. Oleh itu, populisme perlu difahami sebagai fenomena kompleks yang mencerminkan cabaran struktur, politik dan sosial di Amerika Latin. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.